Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wa sallallahu wasallam wa barak ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Terima kasih kepada Tuan Imam, ahli jawatan kuasa masjid, ibu-ibu, ayah-ayah muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur kita kepada Allah kerana di atas limpah kurnia rahmat, kasih sayang, taufik, hidayat daripada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala masih lagi memberikan kepada kita peluang untuk kita hidup pada hari ini, bernafas, meneruskan kehidupan kita yang berbaki di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah, permulaan pada pagi ini adalah permulaan yang baik untuk sebahagian daripada kita. Maksudnya, bangun daripada tidur, Allah Subhanahu wa taala bagi taufik kepada kita untuk berada di dalam ketaatan. Allah Subhanahu wa taala bawa kita daripada rumah kita dalam keadaan letih, penat, mengantuk, untuk datang sujud kepada Allah Subhanahu wa taala di rumah Allah Subhanahu wa taala, menunaikan solat fardu subuh secara berjemaah. Antara solat yang paling berat sebenarnya ke atas seorang munafik pada zaman baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah solat subuh dan juga isyak secara berjemaah. Sebab orang-orang munafikin, mereka rasa mereka dapat tipu Allah dan mereka dapat tipu Rasulullah. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Orang-orang munafikin ni, mereka rasa mereka dapat tipu Allah. Dan sedangkan sebenarnya Allah Subhanahu wa taala akan tipu mereka apabila mereka datang menunaikan solat. Mereka akan datang dalam keadaan malas. Mereka akan datang dalam keadaan malas. Wa idza qamu ila salati qamu kusala. Apabila mereka bangun untuk menunaikan solat, mereka bangun dalam keadaan malas. Wala yadhkurunallaha illa qalila. Dan mereka tidak ingat Allah Subhanahu wa taala kecuali sedikit. Jadi pada zaman dahulu lah, pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang munafikin kerana kepentingan-kepentingan dunia, mereka hanya akan datang ke majlis Nabi pada waktu siang, pada waktu Nabi boleh nampak mereka, supaya Nabi ingat mereka ni orang Islam, sahabat macam sahabat-sahabat yang lain. Tapi pada waktu isyak, sebab tidak ada lampu, pada waktu subuh, sebab tidak ada lampu, jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak nampak kelibat golongan munafikin. Jadi mereka rasa mereka duduk rumah tak semayang. Benda itu terlepas daripada pengetahuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu ustaz-ustaz kita bila dia kejut kita di madrasah ataupun di sekolah, terutamanya pada waktu subuh, dia kata, "Baik, kalau lambat bangun macam ni, tak nak semayang berjemaah macam ni, fika khaslatun min khisalil munafiqin." Dalam diri kamu ada satu sifat daripada sifat munafiqin. Kita tak kata orang lain yang tak datang tu sebagai munafik, na'udzubillah. Tapi solat subuh ni memang satu solat yang mana begitu berat bagi orang munafikin pada waktu dahulu. Jadi tuan-tuan, ini merupakan satu nikmat yang besar pada kita. Allah Subhanahu wa taala bangunkan kita di awal waktu, datang sembahyang subuh secara berjemaah pada waktu yang mana manusia suka untuk tidur, rehat, ataupun manusia bergegas untuk pergi ke tempat kerja. Ini merupakan nikmat yang besar yang Allah Subhanahu wa taala bagi kepada kita, yang mana kita kena sentiasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, pada pagi ni tajuk yang diberikan ialah berkaitan dengan usaha ataupun peranan ataupun sumbangan Al-Imam Syafi'i rahimahullah dan juga ulama-ulama mazhab Syafi'i yang lain kepada as-sunnah, pemeliharaan as-sunnah, penyebaran as-sunnah dan seumpamanya. Jadi ini merupakan satu tajuk yang besar. Dia adalah tajuk yang bersifat akademik, tajuk yang selalu dibahas oleh para ulama di dalam kitab, tajuk yang dibahaskan di dewan-dewan pengajian. Tapi insya-Allah kita akan cuba sekadar kita mampu sebelum pukul 7 ataupun mungkin sampai pukul 6.45 sahaja, sebab pagi ni kita orang ada program forum berkaitan dengan ibadah haji dan juga korban bersama dengan Ustaz Dr. Fathul Bari, Ustaz
Kadir, nama Ustaz Kadir di mana tak tahu masjid dia. Masjid mana? Masjid tak dengar. Nanti akan buat iklan lah. Saya pun tak boleh nak sebut nama tempat tu. Tapi ala kullin, program akan bermula pada pukul 8.30. Jadi nak siap dan seumpamanya ada orang nak datang ambil lebih kurang dalam pukul 7.30. Jadi saya kena habis dengan cepatlah. Jadi sebelum kita masuk kepada isu yang kita ingin bahaskan pada hari ini, saya ingin bagi tahu satu mukaddimah ringkas. Mungkin tajuk ni tuan-tuan dah dengar banyak kali, ataupun mungkin tajuk ini tuan-tuan baru nak dengar. Jadi saya akan cuba untuk sampaikan dengan cara yang paling mudah. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia lebih kurang tempoh dia 23 tahun sebagai rasul. Dilantik menjadi rasul ketika mana berumur 40 tahun, hidup di kota Mekah untuk tempoh 13 tahun dan di kota Madinah untuk tempoh 10 tahun. Dalam masa 23 tahun, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ditugaskan untuk menyampaikan agama wahyu Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia. Dan wahyu ini ada dua, tuan-tuan. Satu wahyu yang dinamakan sebagai wahyu matlu, wahyu yang dibaca iaitu di dalam solat, iaitu Al-Quran. Dan yang kedua ialah wahyu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dinamakan sebagai wahyu ghairu matlu, wahyu yang tidak dibaca, iaitu tidak dibaca di dalam solat. Dulu masa saya belajar, saya bingung juga tentang wahyu matlu ghairu matlu ni. Kadang-kadang setengah ustaz ini tak cerita dengan baik-baik pada kita, jadi kita tak faham. Habis hadis bukan kita baca ke? Orang belajar, guru syarahkan, itu maksud dibaca. Kenapa dia kata wahyu hadis ini bukan dibaca? Maksud dia rupa-rupanya ialah wahyu matlu yang mana dibaca di dalam solat. Kita baca Fatihah, kita baca surah. Kalau bulan puasa kita baca keseluruhan Quran dalam solat tarawih, itu maksudnya wahyu matlu yang dibaca. Adapun hadis, dia adalah wahyu tetapi ghairu matlu, iaitu tidak dibaca di dalam solat, tetapi dibaca di dalam kelas pengajian untuk dapat iktibar, untuk dapat pengajaran, untuk dapat ilmu hukum hakam. Semuanya wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Quran untuk disampaikan kepada umat manusia. Litubayyana lin-nas ma nuzila ilaihim. Tugas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah untuk terangkan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka. Ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik. Wahai rasul, iaitu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampaikan kepada manusia apa yang mana telah diturunkan kepada kamu daripada Tuhan kamu. Wa illam taf'al fama ballaghta risalatah. Kalau kamu tak buat, kamu telah mengkhianati amanah. Kamu tidak menyampaikan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Dan nabi-nabi alaihi wassalatu wassalam, antara sifat mereka yang kita kena yakini dan imani ialah bersifat sebagai tabligh, iaitu tidak menyembunyikan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada mereka. Sama ada ayat tersebut berupa kritikan kepada Nabi ataupun berupa pujian, Nabi akan sampaikan. Sebab tu tuan-tuan, kita akan jumpa dalam Quran beberapa tempat yang Allah kritik Nabi. Allah Subhanahu wa taala kritik Nabi, maka Allah Subhanahu wa taala telah turunkan wahyu dan wahyu itu disampaikan kepada kita. Kalaulah Al-Quran ini rekaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nescaya baginda tidak akan letak ayat-ayat ataupun Nabi SAW tidak akan reka ayat-ayat yang mana bersifat kritikan kepada baginda Nabi. Sebab ada orang-orang yang kata Quran ni bukan wahyu, dan dia menisbahkan diri kepada Islam, menisbahkan diri pada Islam, tapi dia kata Quran bukan wahyu. Quran ni Jibril tak pernah pun turun pada Nabi bawa Quran. Ini adalah hasil tekanan yang Nabi SAW terima disebabkan oleh beliau, baginda, satu orang anak yatim, kematian ibu, ayah, kematian datuk, miskin. So bila pergi ke Gua Hira, Nabi macam bermeditasi. Bila duduk lama di Gua Hira, jadi dia rasa dia dapat satu pencerahan agung lah kononnya. Jadi Nabi SAW dia telah reka ayat-ayat
sebagai apa? Sebagai proses untuk balas dendam kepada golongan kafir Quraisy yang memandang hina kepada dia. Jadi dia kata Jibril tak pernah turun. Na'udzubillah. Ini merupakan pengingkaran terhadap Al-Quran secara jelas, dan para ulama telah menghukum orang-orang tersebut sebagai kafir sebab mengingkari wahyu. Kalaulah Nabi reka sendiri, tuan-tuan, kalau kita kata kita dapat wahyu ataupun kita ni adalah Nabi, maka kita akan buat ayat-ayat yang mana memuji diri kita sahaja. Tetapi dalam Quran kita jumpa ada tempat-tempat yang Allah Subhanahu Wa Taala telah kritik baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antaranya dalam surah Abasa wa tawalla anja'ahul a'ma, apabila Abdullah ibn Ummi Maktum datang nak jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu orang sahabat yang mana buta, tidak nampak penglihatan. Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang sibuk dengan pemuka-pemuka Quraisy dengan harapan supaya pemuka-pemuka Quraisy dapat menerima Islam. Nabi sibuk buat dakwah. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam berpaling daripada Abdullah ibn Ummi Maktum, dan Allah Subhanahu wa taala tidak suka dengan perbuatan Nabi tersebut. Allah Subhanahu wa taala turunkan surah Abasa wa tawalla mengkritik perbuatan Nabi, dan adalah di dalam tempat-tempat yang lain. Jadi tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala turunkan wahyu kepada Nabi untuk disampaikan. Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan wahyu dan penerangan wahyu. Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Quran dalam suratul Qiyamah, fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah. Apabila kami baca Quran wahai Muhammad melalui Jibril alaihissalam, maka ikutlah bacaan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sebut inna alaina, macam mana ayat dia jadi confuse pula. Inna alaina, yang bayanah kat belakang, inna alaina jam'ahu wa qur'anah fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah thumma inna alaina bayanah. Wahai Muhammad, kamu baca Quran sebagaimana Jibril turunkan kepada kamu, kemudian kami akan terangkan kepada kamu apakah penerangan bagi Al-Quran tersebut. Sampaikan kepada umat manusia, litubayyina linnas ma nuzzila ilaihim, untuk terangkan kepada umat manusia Quran yang mana telah diturunkan kepada mereka. Jadi tuan-tuan, Quran kita ni 30 juzuk. Penerangan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Al-Quran itu juga wahyu. Sebab baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bercakap mengikut hawa nafsu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi tidak bercakap mengikut hawa nafsu, kecuali itu adalah wahyu, sama ada Quran ataupun wahyu penerangan yang Allah Subhanahu wa taala bagi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antara sifat Nabi-Nabi alaihi wassalatu wassalam yang kita kena imani dan yakini ialah bersifat amanah, iaitu apa yang Nabi sampaikan adalah amanah daripada Allah, sama ada wahyu Quran ataupun wahyu penerangan yang mana Allah Subhanahu wa taala bagi kebebasan kepada Nabi untuk terang guna perkataan Nabi sendiri, untuk sampaikan kepada umat manusia hukum hakam Allah Subhanahu wa taala, untuk terangkan hukum hakam Allah Subhanahu wa taala, untuk terangkan akidah, untuk terangkan akhlak, untuk terangkan semua perkara yang mana diperlukan oleh manusia dalam kehidupan seharian mereka sebagai satu orang hamba Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini, dan sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah, mereka akan hidup sedemikian rupa dan mereka akan berjaya dan selamat insya-Allah bila kembali jumpa Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti. Ini tanggungjawab Nabi, tanggungjawab utama Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan baginda tidak akan mati sebelum tanggungjawab ini disempurnakan. Wallahu ya'simuka minan nas, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan pelihara kamu daripada manusia, iaitu akan dipelihara daripada dibunuh sebelum baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sempat untuk menyempurnakan tugasan sebagai rasul untuk menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Adapun baginda Nabi SAW disakiti, dilukai, dimaki, dicerca sampai kepada tahap disihir untuk tempoh 6 bulan, benda itu berlaku. Tetapi sampai kepada tahap untuk dibunuh, sampai wahyu terhenti, agama tidak sempurna untuk disampaikan, benda itu tak berlaku. Allah janji dalam Quran, wallahu ya'simuka minan nas innallaha la yahdil qaumal kafirin. Allah Subhanahu wa taala tidak akan sekali-kali benarkan kaum kafir untuk
membunuh kamu. Untuk membunuh kamu, macam bila Nabi duduk dalam keadaan rehat di bawah pokok, orang kafir datang bunuh, ataupun Nabi SAW berada di bawah satu bangunan, ataupun bersandar di satu bangunan, sebagaimana dalam peristiwa Bani Nadir, tak silap saya, sebagaimana dalam surah Al-Hasyr juzuk 28, Nabi nak pergi jumpa dengan Yahudi untuk minta duit daripada mereka untuk bayar duit pampasan kerana berlaku pembunuhan di antara dua puak yang mana sepatutnya berdamai, tetapi berlaku pembunuhan, jadi nak datang minta duit pampasan. Nabi datang, Yahudi kata tak apa, relax dulu, rehat, kami akan balik mesyuarat minta duit daripada orang-orang kami. Tapi masa tu mereka telah berusaha untuk angkat batu besar untuk lempar daripada atas bangunan, supaya apa? Kena pada Nabi SAW. Allah Subhanahu Wa Taala hantar Jibril dengan wahyu bagi tahu bahawasanya ada orang nak bunuh kamu, wahai Muhammad. Nabi SAW bangun dan meninggalkan kawasan tersebut, balik ke Madinah, sediakan tentera untuk datang serang Bani Nadir. Sebagaimana tuan-tuan tahu dalam surah Al-Hasyr juzuk 28, tafsir panjang lebar di situ, iaitu penghalauan ataupun orang kata hambat buat kali pertama golongan Yahudi daripada kota Madinah, yang mana mereka berusaha untuk membunuh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Benda ini tidak berlaku sebab tanggungjawab yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi kepada Nabi, macam-macam mana pun akan sempurna. Bunuh tak dapat, tetapi disakiti, luka dalam peperangan, benda tu benda berlaku tuan-tuan. Pada mana-mana Nabi alaihi wassalatu wassalam. Ada Nabi SAW dalam keadaan lapar, tidak ada makanan di rumah, dalam keadaan yang begitu susah kehidupan, tetapi untuk dibunuh itu tidak. Itu janji Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan, apabila baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam hidup bersama dengan para sahabat untuk tempoh 23 tahun. Sahabat ni tuan-tuan, ada sahabat yang awal, ada sahabat yang masuk Islam lambat. Yang awal macam Abu Hurairah, yang awal macam Abu Bakar, sahabat-sahabat yang masyhur di Mekah, Abdullah bin Mas'ud, Uthman, Abdurrahman bin Auf dan seumpamanya. Mereka duduk lama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ada sahabat yang mana datang masuk Islam lewat-lewat, macam Abu Hurairah pada tahun ke-7 Hijrah selepas peperangan Khaybar. Abu Musa al-Asy'ari dengan kaum dia datang daripada Yaman juga pada tahun ke-7 Hijrah. Jabir ibn Abdullah al-Bajali radhiyallahu ta'ala anhu masuk lebih kurang setahun sebelum wafatnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa'il ibn Hujr datang daripada Yaman. Jadi tuan-tuan, ada di kalangan sahabat yang mana lama duduk dengan Nabi, ada di kalangan sahabat yang mana sekejap duduk dengan Nabi. Ada sahabat-sahabat kecil seperti Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma datang ke Madinah, berhijrah bersama dengan keluarga dia hanya selepas perjanjian, hanya selepas Fatah Mekah pada tahun ke-8. Hanya selepas Fatah Mekah tahun ke-8. Ada sahabat yang mana boleh keluar masuk rumah Nabi, macam Anas radhiyallahu ta'ala anhu. Ketika mana baginda Nabi SAW datang berhijrah ke Madinah, umur dia 8 tahun. Ibu dia Ummu Sulaim radhiyallahu ta'ala anha bawa Anas, bawa kepada Nabi sebagai khadam kepada Nabi. Jadi Anas berada di luar rumah, di dalam rumah bersama dengan Nabi. Isteri-isteri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam juga ilmu mereka berbeza-beza. Ketika mana baginda Nabi SAW meninggal, ada 9 isteri, dan Nabi berbahagi malam bersama dengan isteri baginda. Lebih kurang ada 3 hari untuk satu orang isteri. Sebab 9 isteri kali dengan 3 malam, maksudnya 27 malam. Sebulan kita ada lebih kurang dalam 29 hari ataupun 30 hari. Jadi ada isteri yang mana di hujung-hujung kehidupan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dibagi giliran dia kepada isteri yang lain, seperti Saudah binti Zam'ah, dia bagi kepada Aisyah radhiyallahu taala anha. Jadi tuan-tuan, kenapa saya cerita benda ni? Untuk bagi tahu bahawasanya bukan semua sahabat mereka ada ilmu yang sama daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan semua sahabat ada ilmu yang sama. Masing-masing berkadar dengan sejauh mana lama ataupun kerap mereka berada bersama dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada sahabat yang mana tidak pernah terlepas daripada keluar untuk berperang bersama dengan Nabi.
daripada sejak peperangan Badar sampailah peperangan yang terakhir Tabuk. Mereka tidak pernah terlepas keluar bersama dengan Nabi. Isteri-isteri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ada yang keluar pergi ke medan peperangan seperti ke Uhud sekali-sekala, tapi bukan selalu, tidak mengambil bahagian dalam peperangan sebagaimana orang lelaki. Jadi tuan-tuan, semua perkara ini memberi gambaran kepada kita bahawasanya ilmu para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum adalah ilmu yang mana berbeza-beza. Dari sudut banyak, dari sudut sedikit. Ada benda yang mana rapat, ada orang yang mana rapat dengan Nabi, macam Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Thaniyatnain idh huma fil ghar. Orang yang mana tidak berpisah dengan Nabi biasanya. Bahkan berhijrah pun sama-sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bersembunyi di dalam gua bersama-sama dengan Nabi SAW. Tidak ada yang lain kecuali Allah bersama mereka pada waktu tersebut. Tetapi ada benda-benda yang Abu Bakar tidak tahu. Apabila Abu Bakar jadi khalifah, datang satu orang wanita bertanya harta pusaka. Masalah yang masyhur dinamakan sebagai mirathul jaddah. Harta pusaka bagi satu orang nenek. Abu Bakar kata, setahu aku tidak ada bahagian untuk engkau sebagai satu orang nenek. Tapi Abu Bakar kata, tak apa, nanti aku akan tanya sahabat-sahabat yang lain. Abu Bakar tanya sahabat yang lain. Al-Mughirah ibn Syu'bah bangun bagi tahu, ya Rasulullah, ya wahai Abu Bakar, Rasulullah telah bagi kepada jaddah, kepada nenek 1/6 sudus, 1/6. Abu Bakar tanya, ada orang lain ke yang bersama dengan kamu yang tahu benda ni daripada Nabi? Bangun satu orang lelaki yang lain, tak silap saya nama dia Muhammad ibnu Salamah ataupun Muhammad ibnu Maslamah, tak ingat. Tetapi yang pentingnya ada benda yang mana Abu Bakar pun tak tahu. Hadis yang masyhur, hadithul isti'zan. Umar radhiyallahu ta'ala anhu, apabila ada satu orang sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu datang ke rumah Umar, dia ketuk pintu 3 kali. Kemudian Umar tak jawab. Mungkin Umar tak dengar, Umar tak jawab. Kemudian lepas tu Umar tahu sahabat tu datang, Umar panggil dia. Dia kata, kenapa tak masuk? Dia kata, Nabi SAW suruh minta izin untuk masuk 3 kali. Bila orang tak izin, kena baliklah. Jadi Umar pun yang mana selalu ke sana ke sini dengan Nabi SAW tidak tahu sesetengah benda daripada Nabi SAW. Walaupun Umar ni kalau duduk kira tuan-tuan, dia ni berusaha untuk dapatkan ilmu daripada Nabi melalui perantaraan sahabat dia, walaupun dia tidak pergi bersama dengan Nabi pada satu-satu hari. Dalam Sahih Bukhari, Nabi Umar radhiyallahu anhu bagi tahu dia ada jiran, kawan daripada golongan Ansar, mereka ada kebun di sekitar awali Madinah. Mungkin jarak dia lebih kurang dalam 7 kilo, 8 kilo daripada masjid Nabi SAW. Jadi mereka ni berkongsi buat kerja di kebun tersebut. Jadi Umar dia akan pergi berkebun satu hari dan kawan dia akan pergi ke masjid Nabi untuk duduk dalam majlis Nabi, untuk belajar daripada Nabi. So bila kawan dia balik, kawan dia akan sampaikan kepada Umar. Dan hari berikutnya kawan dia akan bekerja di kebun dan Umar akan datang ke masjid Nabi untuk duduk dalam majlis Nabi dan seumpamanya. Jadi tuan-tuan, itu pun ada benda-benda yang mana Umar tak tahu. Ada banyaklah lagi kes-kes yang Umar tak tahu. Antaranya tentang bagaimana nak buat dengan Majusi, orang yang mana berada di dalam negara umat Islam untuk duduk di bawah pemerintahan Islam, tetapi agama dia Majusi. Dia bukan agama Yahudi, bukan agama Nasrani. Kan kena bayar jizyah macam tax di bawah pemerintahan orang Islam. Jadi dia tak tahu. Umar radhiyallahu anhu dia tanya sahabat-sahabat dia, dan ada sahabat bagi tahu, Nabi SAW bagi tahu, sannu lahum sunnat ahlil kitab. Jadi buat kepada orang Majusi ni sebagaimana buat kepada ahli kitab Yahudi dan juga Nasrani dari sudut hukum hakam dan seumpamanya. Jadi tuan-tuan, sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, ni 43 dah, nak cerita lagu mana ni? Sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, mereka ada ilmu yang mana berbeza-beza. Selepas wafatnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, berlakunya murtad. Orang tak mahu bayar zakat. Jadi berlaku peperangan di bawah pimpinan khalifah yang pertama Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. 2 tahun lebih kurang tuan-tuan. Sibuk dengan peperangan, Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu meninggal.
Alhamdulillah, golongan tak bayar zakat berjaya dihapuskan, golongan yang murtad berjaya dibunuh, ataupun mereka kembali kepada hukum Islam, masuk Islam dan kembali membayar zakat. Dengan nabi palsu yang keluar di kawasan Riyadh sekarang, Musailamah Al-Kadzab, kemudian di kawasan Yaman dan seumpamanya, untuk tempoh 2 tahun lebih kurang tuan-tuan, kacau bilau kedudukan negara umat Islam. Bila masuk zaman Umar radhiyallahu taala anhu, Umar radhiyallahu taala anhu tak silap lebih kurang 10 tahun pemerintahan dia. Antara siasah Umar, politik Umar, beliau tidak akan benarkan sahabat-sahabat besar, pemuka-pemuka di kalangan sahabat yang mempunyai ilmu yang banyak daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menyertai ekspedisi jihad. Ini antara siasah Umar. Umar tidak benarkan. Bahagian jihad ni bagi orang lain. Ulama-ulama di kalangan sahabat, mereka kena stay di Madinah untuk mengajar ilmu Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada ahli Madinah, terutamanya generasi baru, anak-anak sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Beberapa tahun tuan-tuan, apabila Umar radhiyallahu taala anhu, dia rasa okey, ilmu Nabi telah berjaya disampaikan oleh para sahabat yang mana berada di kota Madinah. Sehinggalah pada tahun ke-14 Hijrah, 15 Hijrah, penguasaan umat Islam semakin luas. Kota Kufah dibuka, kota Basrah dibuka, naik ke sebelah Iran kalau sekarang tuan-tuan. Jadi apabila kota umat Islam dibuka di Syam dan seumpamanya, di Syria sekarang, di Palestin, Lebanon, kemudian orang-orang baru masuk Islam berhajat kepada guru-guru untuk mengajar mereka ilmu pengetahuan. Pada waktu tersebutlah Umar radhiyallahu anhu telah hantar pemuka-pemuka sahabat untuk pergi ke kota-kota tersebut. Jadi di Kufah, di Basrah, ribu sahabat Nabi pergi duduk di sana. Tambah dia jadi orang kata tempat pemerintahan, pusat pemerintahan selepas tu. Ada sahabat yang turun berperang di Syam, kemudian bersama dengan mereka ilmu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mekah, Madinah tu tak payah ceritalah tuan-tuan. Memang tempat sahabat, tempat ilmu. Jadi bersama dengan sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in adalah ilmu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila mereka pergi jadi mufti, jadi qadhi di tempat-tempat yang baru ni, jadi mereka ada anak murid mereka tersendiri. Di Madinah ada anak murid mereka, Ibnul Musayyib dan seumpamanya. Last sekali tuan-tuan, selepas puluh-puluh tahun, hampir ratus tahun, dia turun kepada satu orang imam yang kita kenali semua, iaitu Imam Malik rahmatullahi alaih. Imam Malik rahmatullahi alaih lahir lebih kurang tahun 90 Hijrah dan meninggal pada tahun 179 Hijrah. Ilmu para sahabat yang berada di Madinah turun kepada ulama-ulama Madinah, sehinggalah turun kepada Imam Malik rahmatullahi alaih yang dikenali sebagai Imam Daril Hijrah, Imam Madinah, yang mana ulama datang daripada seluruh pelosok dunia untuk belajar daripada Imam Malik rahmatullahi alaih dan bawa balik ilmu Imam Malik rahmatullahi alaih, fatwa Imam Malik, fiqh Imam Malik. Kebanyakan daripada mereka bawa ilmu Imam Malik ni pergi ke Baghdad, pergi ke Mesir, sampailah ke negara Maghribi dan juga Andalus, Spanyol sekarang. Sebab tu belah-belah sana banyak mazhab Maliki hatta sampai sekarang pun. Kemudian tuan-tuan, di Mekah, kalau kita tengok Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, apabila wafatnya baginda Nabi, dia berusaha untuk belajar. Dia berusaha untuk belajar, kemudian dia belajar daripada sahabat-sahabat Nabi yang tua-tua, yang berumur, sampailah ilmu para sahabat berkumpul di dalam diri Ibnu Abbas. Ibnu Abbas yang Nabi sallallahu alaihi wasallam telah doakan supaya Allah fahamkan dia dalam agama. Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Itu doa Nabi kepada Ibnu Abbas, supaya bagi dia faqih dalam agama dan supaya dia faham Quran. Ibnu Abbas tuan-tuan, selepas wafatnya Nabi, dia belajar. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu meninggal, tak silap saya, pada tahun 68 Hijrah. 68 Hijrah meninggal, tetapi tempat meninggal beliau ialah di Mekah. Sebelum tu beliau pergi ke Basrah, tetapi lepas tu balik ke Mekah dan menyebarkan ilmu beliau di Mekah.
Ada anak-anak murid beliau yang masyhur seperti Ikrimah, Maula bin Abbas, Sa'id ibn Jubair, Atha ibn Abi Rabah dan seumpamanya. Last sekali tuan-tuan, ilmu mereka ini turun kepada siapa? Turun kepada Al-Imam Syafi'i rahmatullah alaih. Imam Syafi'i, satu orang yang mana berasal daripada Palestin, ibu dia bawa kembali ke Mekah, ke kampung halaman, membesar di situ, belajar dengan ulama-ulama di situ, sehinggalah jadi satu orang remaja yang mana begitu alim. Ilmu ahli Mekah telah datang ke dalam hidup Imam Syafi'i, telah datang dalam dada Imam Syafi'i. Kemudian Imam Syafi'i pergi duduk bersama dengan Imam Malik di Madinah, Imam Darul Hijrah, lebih kurang tempoh 16 tahun tuan-tuan. Adalah pergi balik, ulama sebut lebih kurang 16 tahun. Bila 16 tahun, beliau telah menggabungkan ilmu ahli Mekah dan juga ilmu ahli Madinah. Kemudian Imam Syafi'i rahmatullahi alaih telah pergi ke Yaman untuk bekerja sebagai qadhi, tetapi ada masalah berlaku. Ada orang dengki bawa berita ataupun aduan kepada khalifah yang berada di Baghdad pada waktu tersebut. Imam Syafi'i dibawa dalam keadaan dirantai, masuk ke dalam majlis khalifah untuk dibunuh, senang cerita. Dituduh sebagai macam mengkhianati khalifah. Tuan-tuan tahulah, zaman dulu kan penggulingan kuasa, bunuh-bunuh ni benda biasa di kalangan pemimpin, Bani Umayyahnya, Bani Abbasiyahnya dan seumpamanya. Last sekali bila sampai di dalam majlis khalifah, dalam majlis khalifah ada satu orang ulama nama dia Muhammad ibn Hasan Asy-Syaibani yang meninggal pada tahun 189 Hijrah, anak murid kepada Al-Imam Abu Hanifah rahmatullahi alaih, imam mazhab. 150 Hijrah meninggal. Di Kufah, Imam Abu Hanifah Kufi, satu orang yang mana membesar di Kufah. Kufah ni tuan-tuan, tempat para ulama. Abdullah bin Mas'ud, Ali ibn Abi Talib, ulama-ulama sahabat. Sebab itu merupakan tempat pemerintahan. Sahabat-sahabat turun di situ, ilmu disebarkan. Sehinggalah ilmu para sahabat itu, terutamanya ilmu Ali, ilmu Aisyah, ilmu Abdullah bin Mas'ud, ilmu Umar juga telah dikumpulkan di dalam dada ulama-ulama Kufah, dan last sekali sampai kepada Imam Abu Hanifah rahmatullahi alaih. Dan anak murid utama Imam Abu Hanifah ialah Imam Muhammad Ibn Hasan Asy-Syaibani. Jadi dia ni merupakan pemuka mazhab Hanafi pada waktu tersebut. Dia ada dalam majlis khalifah ketika mana Imam Syafi'i dibawa untuk dibicarakan dan untuk dibunuh. Alhamdulillah, khalifah juga orang yang baik. Dia bagi peluang kepada Imam Syafi'i untuk bercakap, dan Imam Syafi'i pertahankan diri dia. Last sekali Imam Syafi'i dibebaskan. Bila Imam Syafi'i dibebaskan, Imam Muhammad tadi yang bermazhab Hanafi tadi, dia telah jaga Imam Syafi'i. Jadi macam anak murid. Imam Syafi'i jadi anak murid kepada Imam Muhammad. Jadi duduk bertahun-tahun belajar, berdiskusi, berdebat. Mazhab Imam Maliknya, mazhab Imam Abu Hanifahnya, semua benda ni berkumpul dalam diri Imam Syafi'i rahmatullahi alaih. Sebab tu dikatakan Imam Syafi'i ni dia menggabungkan ilmu ulama Madinah iaitu mazhab Imam Malik, dan dia menggabungkan ilmu ulama Kufah iaitu mazhab Imam Abu Hanifah rahmatullahi alaih. Sehinggalah Imam Syafi'i sampai kepada satu peringkat dalam umur beliau lebih kurang umur 40 tahun. Sibuk dengan belajar, mengajar, belajar, sehingga Imam Syafi'i ada anak murid yang tersendiri. Anak-anak murid yang hebat-hebat di Baghdad pada waktu tersebut. Imam Ahmad bin Hanbal, Abu Thawr, banyaklah lagi nama-nama tuan-tuan boleh baca yang mana belajar dengan Imam Syafi'i, Az-Za'farani dan seumpamanya. Last sekali Imam Syafi'i dia ada mazhab dia sendiri. Sehinggalah Imam Syafi'i balik ke Mekah, dia sibuk tulis buku dia, kitab dia, dia mengajar dan seumpamanya. Dia pergi ke Baghdad balik lepas tu, tetapi suasana politik di Baghdad dia dah tidak stabil. Bila suasana politik di Baghdad tidak stabil, Allah Subhanahu Wa Taala bagi ilham kepada Imam Syafi'i rahmatullahi alaih untuk berpindah pergi ke Mesir. Di Mesir ni tuan-tuan pada waktu tersebut ialah satu kawasan yang mana dikuasai oleh mazhab Imam Malik rahmatullahi alaih. Imam Syafi'i pergi ke sana, kemudian Imam Syafi'i mula belajar benda-benda baru di sana, mengajar dalam masa yang sama, kemudian tulis kitab-kitab beliau. Ada anak-anak murid yang tersendiri.
seperti Al-Muzani, siapa lagi? Al-Muzani, Harmalah, anak-anak murid Al-Buwaiti dan seumpamanya, yang mana meneruskan legasi Imam Syafi'i rahmatullahi alaih sampailah kepada kita pada hari ini. Imam Syafi'i rahmatullahi alaih duduk tak lama di Mesir, tuan-tuan, iaitu pada tahun 204 Hijrah beliau meninggal. Lebih kurang 4 tahun sahaja berada di Mesir. Tetapi kerana kekuatan hujah Imam Syafi'i, kerana kekuatan ilmu Imam Syafi'i, ramai ulama-ulama bermazhab Maliki pada waktu tersebut telah meninggalkan mazhab Maliki, datang kepada majlis Imam Syafi'i rahmatullah alaih. Jadi tuan-tuan, ini orang kata sejarah ringkas bagaimana mazhab-mazhab di dalam Islam ini boleh wujud. Sebenarnya semua mazhab ini kembali kepada siapa? Kembali kepada para sahabat yang ambil daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tahu sejarah ni, kita akan tahu bahawasanya mazhab-mazhab ini mereka adalah mazhab yang mana mengikuti hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ahli Madinah bermazhab Imam Malik pada waktu tersebut. Memang ilmunya adalah ilmu sahabat yang turun sampai kepada Imam Malik. Imam Syafi'i dia belajar daripada Abdullah bin Abbas, madrasah Abdullah bin Abbas, aliran pemikiran ataupun aliran ilmu Abdullah bin Abbas, dan dia gabung lagi dengan aliran Madinah, aliran Imam Malik, dan juga aliran Abdullah bin Mas'ud, Ali bin Abi Talib, Aisyah radhiyallahu ta'ala anha dan seumpamanya di Kufah. Jadi tuan-tuan, para ulama kita sebenarnya mereka ni juga kembali kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma kenapa boleh timbul mazhab yang berbeza kalau semuanya datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Saya nak buat kesimpulan sekarang tuan-tuan, supaya apa? Supaya kita sedar apa jenis perbezaan yang berlaku di kalangan para ulama-ulama mazhab ni. Perbezaan dia adalah, yang pertama sekali, pada benda yang mana bersifat, yang mana lebih aula, yang mana lebih afdal. Kalau kita tengok tuan-tuan, 2/3 fiqh, 2/3 daripada fiqh adalah perkara yang mana disepakati oleh ulama-ulama. 2/3 permasalahan fiqh adalah perkara yang mana disepakati oleh para ulama. Kita ni banyak sepakat daripada tak sepakat tuan-tuan. Kalau kita pergi Madinah, kita pergi Mekah, masa buat umrah ataupun buat haji, kita tengok banyak je benda yang kita sepakat. Semayang 4 rakaat lah kalau zuhur, kalau asar pun 4 rakaat. Tak adalah sampai kita ada perbezaan dari sudut bilangan rakaat ataupun bilangan sembahyang tu sendiri. Nampak tak tuan-tuan? Cara ambil wuduk pun begitulah. Baca Quran pun samalah. Ulama kata lebih kurang 2/3 masalah fiqh, mazhab-mazhab umat Islam ni dia sepakat. Berbeza hanya 1/3. Berbeza 1/3 ni tuan-tuan, dia ada perbezaan yang mana melibatkan sah dan batal. Macam kalau kita dalam isu yang masyhur, sentuh wanita yang mana bukan mahram kita, ataupun macam isteri wanita yang bukan mahram, batal wuduk tak batal wuduk? Kita kata batal. Sama ada syahwat, tak ada syahwat, sengaja tak sengaja, batal. Dalil dia sekian. Ada mazhab lain yang kata sentuh sama ada syahwat, tak ada syahwat, tak batal wuduk. Ada kata sentuh batal bila ada syahwat. Masing-masing ada dalil tuan-tuan. Hak tu cerita panjang lebar pula lah kenapa ulama mereka berselisih pendapat pada dalil-dalil tersebut. Kenapa yang ni ada dalil dia, orang lain ada dalil dia. Itu cerita panjang lebar. Tapi yang paling penting, yang melibatkan sah batal ni tidak banyak daripada 1/3 tadi. Tidak banyak. Yang banyaknya perselisihan dari sudut perkara yang sunat mana yang lebih aula, lebih afdal untuk dibuat. Baca bismillah slow ataupun baca bismillah kuat. Adakah dia melibatkan batal ataupun tidak batal solat? Tidak tuan-tuan. Dia melibatkan yang mana sunat, aula. Imam Syafi'i rahmatullahi alaih kata tak baca bismillah kuat. Hadis Abu Hurairah dalam Sunan Nasa'i sebagai contoh, bahas dalil. Mazhab lain kata tak, aula dia adalah untuk baca slow, sunat dia adalah untuk baca slow. Boleh kata 3 mazhab utama baca slow, tetapi still mereka baca. Nampak tak tuan-tuan? Jadi itu perselisihan yang mana tidak perlu bawa kepada pergaduhan.
Kadang-kadang orang kita ni tuan-tuan, dia pergi Mekah, dia ke Madinah, dia boleh terima imam baca slow. Dia pergi konvo anak dia di Mesir, dia boleh terima imam baca slow bismillah. Dia pergi Jordan, dia boleh terima imam dia baca slow bismillah. Tapi bila balik di Perlis, sebahagian tak boleh terima. Jadi macam benda tu melibatkan sah dan batal. Mana boleh tuan-tuan? Kalau kita boleh terima di tempat lain benda itu sebagai perselisihan yang sihat, sepatutnya kita boleh terimalah. Bila ulil amr, bila kita punya pemimpin, sultan kita, raja kita di sini gazetkan satu-satu benda yang mana tidak melibatkan sah dan batal, patut kita berlapang dada. Contoh masalah kunut subuh sebagai contoh. Kunut subuh mazhab Syafi'i sunat, mazhab Imam Malik sunat, walaupun berbeza bila nak kunut, sebelum rukuk ataupun selepas rukuk. Kemudian mazhab lain kata tak sunat. Mazhab Imam Ahmad kata tak sunat, Imam Abu Hanifah kata tak sunat. Tetapi tidaklah sampai kepada membatalkan solat. Maksudnya kalau satu orang Syafi'i dia kunut subuh, orang lain yang mana bermazhab Hanafi dia tak kunut subuh, tidaklah sampai kepada dia mufaraqah, tidak sembahyang di belakang kita. Saya belajar di South Africa dulu, di madrasah. Madrasah tu bermazhab Hanafi. Adalah pelajar-pelajar daripada Filipin, Malaysia bermazhab Syafi'i. Tetapi ustaz-ustaz kita tolak je saya sembahyang subuh. Jadi dia tahu biasanya pelajar Syafi'i ini dia akan kunut subuh. Jadi kita kunut subuh. Bila kita kunut subuh, sepatutnya saya tak kunut subuh lah, sebab madrasah tu mazhab madrasah Hanafi. Tapi sebab saya Syafi'i, takut ustaz kata saya Wahabi kalau saya tak kunut, jadi saya terpaksa kunut untuk menunjukkan yang saya ni tidaklah Wahabi sebagaimana mereka sangkakan. Adalah saya punya masalah-masalah saya kunut subuh. Patutnya kita gembiralah tak kunut subuh, sebab kita biasa tak kunut subuh. Di Mesir tak kunut subuh, di Jordan tak kunut subuh. Jadi, tapi pada waktu tersebut saya kunut subuh sebab ustaz-ustaz tahu saya Syafi'i. Jadi ustaz-ustaz bermazhab Hanafi dia suruh saya jadi imam. Dia tahu saya akan kunut subuh. Tidaklah mereka akan mufaraqah ataupun kata solat tidak sah di belakang mazhab Syafi'i. Tidak. Fatwa dalam mazhab Imam Ahmad pun sama. Kalau imam kunut subuh, maka makmum yang bermazhab bermazhab Hambali pun kena kunut subuh. Sepatutnya ikut imam. Jadi tuan-tuan, benda-benda macam ni adalah perselisihan yang tidak membawa kepada sah dan juga batal. Tidak membawa kepada tidak perlu semayang di belakang orang lain. Ada kan cerita yang masyhur kita dengar, Imam Syafi'i bila dia pergi ke negara yang mana bermazhab Hanafi, beliau tidak kunut subuh dalam solat. Kerana itu adalah orang kata mazhab yang mana sa'id, yang mana diamalkan oleh penduduk setempat pada waktu tersebut. Jadi tuan-tuan, daripada 1/3 permasalahan fiqh yang diperselisihkan oleh para ulama, hanya sedikit sahaja yang mana melibatkan sah, batal, halal dan juga haram. Sikit sangat. Yang lain adalah melibatkan yang mana lebih aula, yang mana lebih afdal. Nak letak tangan atas pusat, bawah pusat, benda itu tidak melibatkan sah, batal. Nak gerak jari, tak gerak jari, benda itu tidak melibatkan sah, batal. Nampak tak tuan-tuan? Nak angkat takbir sampai ke paras bahu ataupun ke paras telinga, benda itu tidak melibatkan sah, batal. Nak duduk tahiyat akhir macam tahiyat awal ataupun bezakan tahiyat awal dengan tahiyat akhir, benda itu tidak melibatkan sah dan batal. Baca doa iftitah yang berbeza tidak melibatkan sah dan batal. Bacaan tasyahud akhir yang berbeza, tasyahud Ibnu Mas'ud, tasyahud Ibnu Abbas, itu tidak melibatkan sah dan batal. Kalau kita go through, kita cek satu-satu tuan-tuan, perbezaan pendapat di kalangan para ulama, biasanya dia akan pergi ke bahagian apa tuan-tuan? Ke bahagian aula ataupun sunat. Masing-masing ada dalil. Kenapa boleh berbeza dari sudut dalil? Hak tu kita kena buat penerangan yang lain. Hak tu kena belajar tuan-tuan secara khusus. Belajar hadis, belajar usul fiqh, baru kita akan faham. Belajar bahasa Arab. Bagaimana benda-benda ini akan menyebabkan para ulama berbeza pendapat. Tetapi berbeza pendapat tidaklah sampai kepada bertentangan. Satu utara, satu selatan, satu timur, satu barat. Tidak. Nampak tak? Jadi tuan-tuan, satu benda yang penting sangat untuk saya ingatkan diri saya dan tuan-tuan, terutamanya kita yang mana tidak berada di dalam bidang pengajian Islam secara khusus, yang tidak belajar kitab daripada awal sampai akhir, yang tidak bagi masa puluhan tahun untuk belajar ilmu, kita kena berlapang dada bahawasanya semua para imam, mereka ini mencari kebenaran. Mereka berusaha untuk sampai kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Lebih kurang dalam 3-4 hari lepas saya print screen kenyataan Imam Syafi'i rahmatullahi alaih di dalam kitab di Ar-Risalah. Dia kata tidak ada satu orang imam pun sengaja ingin tinggalkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana hawa nafsu dia. Orang mukmin tak akan buat macam tu tuan-tuan. Dia tidak akan tinggalkan hadis kerana hawa nafsu, tidak. Dia akan tinggalkan hadis kerana dalil lain yang lebih kuat pada pandangan dia. Sama ada dalil Quran ataupun dalil sunnah. Nampak tak? Tidak akan tinggalkan. Mesti dia akan tinggalkan disebabkan oleh ada dalil lain yang lebih kuat. Mesti. Ataupun satu-satu hadis yang dikatakan sahih itu tidak sahih pada pandangan dia. Ataupun hadis yang dikatakan sahih itu mansukh pada pandangan dia, hukumnya telah dibatalkan. Cerita panjang tuan-tuan benda ni di dalam kitab-kitab para ulama. Yang paling penting kita terus belajar, tuntut ilmu dengan cara yang betul, berlapang dada, elakkan daripada label-melabel, cop mengecop. Kita yakin sangat-sangat yakin bahawasanya semua ulama mereka ingin mengikuti sunnah Nabi SAW. Cuma ilmu ulama berbeza-beza. Ada setengah ulama kata pendapat ini lemah, pendapat lain lebih kuat. Jadi itu adalah tempat untuk orang kata saling memberi dan mengambil, diskusi, bincang, tetapi tidaklah sampai kepada menyesatkan, mengkafirkan antara satu sama lain, berpecah belah, tidak sembahyang di dalam satu masjid, tak kenduri kendara pun tak datang. Kita ada masalah politik dah satu, tak parti yang berbeza. Tetapi dalam masalah agama ni pun sampai juga macam tu tuan-tuan. Tidak bertegur siapa, tidak bagi salam, sembahyang di masjid yang berlainan. Jadi benda ni tak patut berlaku di dalam negara umat Islam yang mana semuanya inginkan orang kata kecintaan kepada Nabi, ingin mengikuti Nabi, ingin mengikuti para imam. Tetapi imam tidak ajar kita benda-benda macam tu. Wallahu a'lam bissawab. Jadi tuan-tuan, saya minta maaf banyak-banyak pada tuan-tuan kerana ambil masa tuan-tuan. Semoga Allah SWT ampunkan saya, bagi taufik pada kita semua untuk amal, untuk sampaikan. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.